tidak diangkat kemuliaan manusia di atas keturunan dan darjat. Bilal, siapa tak kenal Bilal bin Rabah? Semua orang bila sebut Bilal, orang kenal. Kita kena bayangkan bagaimana kehidupan pada zaman Nabi sebelum kedatangan Islam. Manusia ini dibahagikan oleh perkauman, keturunan. Bila Nabi mari, Nabi nak buang benda ni supaya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang bertakwa di kalangan kamu. Nak buang ni dasar appetite ni yang ada di dalam masyarakat ketika itu. Sebelum Nelson Mandela berjuang untuk kaum dia, Islam telah membuang dasar ni. Walaupun orang baca hebat buku Long Walk to Freedom yang ditulis oleh Nelson Mandela, tapi hadis-hadis Nabi keturunan yang dianggap mulia, bangsa mulia, Quraisy, Bani Hashim, patutnya dia mempertahankan kemuliaan keturunannya, tapi dia menyamakan manusia ni pada keturunan mereka. Walaupun Bilal orang kulit hitam dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, bila dia disiksa, semua kita tahu Ahad dibebaskan. Nabi sayang kat Bilal. Kadang-kadang Nabi pegang, Nabi tungkat tangan dia di Bilal. Kadang-kadang Nabi sandak di Bilal. Nabi sayang Bilal. Kalau ada apa-apa, Nabi panggil Bilal. Nabi kata, arihna ya Bilal, tenangkan kita wahai Bilal. Bila Allahu Akbar, Allah. Bila mari azan, syariat azan, Bilal orang yang pertama azan. Tak ada siapa lah boleh ambil jawatan tu. Bilal bin Rabah. Sehingga orang Melayu, orang nama awang pun, kalau dah jadi tukang azan, kita panggil Bilal juga. Walaupun Bilal itu bukan namanya muazzin, tapi kita panggil Bilal kerana kita orang sebut Bilal, Tok Bilal kita panggil. Tok lagi. Bilal bukan Tok dia Bilal. Bilal. Bila buka kota Mekah, bayangkan orang Arab jahiliyah, orang kulit hitam ni hamba. Bila buka kota Mekah, Nabi suruh Bilal naik ke Kaabah. Bilal naik ke Kaabah. Bilal azan. Semua orang menangis, Nabi sendiri menangis. Nama Allah dikumandang dan dibesarkan di atas Kaabah. Setelah sekian lama, rumah yang dibina oleh Ibrahim alaihi salam diletakkan padanya berhala yang begitu banyak. Allah suruh Ibrahim bina Kaabah untuk manusia abdikan diri kepada dia. Quraisy buat berhala. Bila Bilal naik, Bilal azan, orang menangis, semua orang menangis. Di kalangan musyrikin Mekah yang masih ada nilai perkauman, mereka menyebut, tak sangka kita hidup sehingga kita melihat gagak hitam ni naik di atas Kaabah. Perkauman. Nabi hapuskan kesombongan Quraisy dengan menaikkan seorang lelaki hitam atas Kaabah untuk melakukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada kamu semua yang membesarkan diri dan keturunan kamu. Sebab itu Nabi marah kepada Abu Dhar. Nabi sayang ke Abu Dhar, tapi Nabi marah ke dia. Bila dia panggil Bilal, ya ibnatas sauda, wahai anak wanita hitam. Berubah wajah Nabi, merah wajah Nabi. Segala sebagai riwayat Abu Dhar kata, aku masuk bagi salam, aku tak tahu Nabi jawab ke tak. Nabi kata, innaka mru'un fikal jahiliyah. Engkau satu individu yang pada dirimu ada nilai jahiliyah. Jahiliyah yang telah aku hapuskan. Aku cuma buang perkauman.
membezakan manusia berdasarkan keturunan. Tiba-tiba kau panggil wahai anak orang hitam. Nabi marah. Sehingga Abu Dhar meletakkan tangan pipinya di atas tanah. Dia kata, wahai Bilal, pijak aku wahai Bilal. Agama yang membuang semua nilai-nilai diskriminasi di kalangan manusia ini. Dan Bilal, Nabi SAW sebut, hadis Bukhari ni betul, hadisni ya Bilal bi arja amalin amaltahu fil Islam li'anni sami'tu khasfati na'alaik baina yadayya fil jannah. Cerita ke aku dengan amalan yang paling kau harapkan, yang paling baik yang kau buat dalam Islam, kerana aku dengar bunyi tapak kasutmu di hadapanku dalam syurga. Allah, hebat Bilal. Dia kata, ya Rasulullah, ma amiltu bi arja amalin min anni lam atatahhar tuhuran taman fi sa'atin min al-lail wan nahar illa sallaitu ma kutiba li an usalli. Aku, wahai Rasulullah, tak adalah benda apa yang aku buat melainkan aku ni tidaklah berwuduk dengan wuduk yang sempurna, sama ada pada waktu siang ataupun malam, melainkan aku akan salat dengan salat yang mana aku rasa aku patut salat. Ini salat 2 rakaat dan salat. Ataupun salat yang ambil wuduk, salat. Nabi kata itu memasukkan kau dalam syurga. Syurga tak ada. Ini syurga ni untuk kaum kulit putih. Syurga VVIP. Syurga raja-raja dan sultan-sultan akan memasuki syurga terlebih dahulu daripada kita, sebab itu kubur mereka elok daripada kita. Tak ada. Alhamdulillah, agama yang tak membeza manusia. Sahabat tahu mereka sejak syariat azan diazankan, yang mereka dengar azan Bilal. Masa waktu suara Bilal, dikatakan Bilal mempunyai suara yang sangat indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila azan, tapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bila tanah azan, ada tukang azan tapi imam tak ada. Rasulullah ni dicintai oleh semua sahabat, pendidik, pembimbing, orang yang menjaga kepentingan mereka, yang mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Insan ini dah tak ada. Bilal tak mau azan. Dalam sebagian riwayat kata dia cuba azan, bila sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia jatuh. Dia minta uzur daripada Abu Bakar Siddiq supaya dia tak mau azan. Suruhlah orang lain, cari orang lain. Tidak boleh aku azan kerana aku akan ingat Rasulullah dan aku tak mampu tahan. Dan dia minta, dia kata, wahai Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah menyatakan seafdal amalan adalah jihad pada jalan Allah. Aku ingin pergi berjihad, aku tak mahu duduk di sini. Abu Bakar kata, aku kena duduk. Selagi aku ada, aku dah tua, duduk. Satu hari Abu Bakar naik atas mimbar. Bilal kata, aku bertanya engkau dengan nama Allah, masa kau bebaskan aku dulu, kau bebaskan aku kerana Allah ke kerana dirimu? Dia kata, kerana Allah, tolonglah, bagilah aku pergi. Dia kata, apalah, pergilah. Abu Bakar tahan dia, bukan apa, dia tak nak Bilal berpisah dengan dia. Bilal pergi berjihad di Syam. Apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke Syam untuk membuka Baitul Maqdis, tentera Islam Khalid Al-Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, mereka berperang dan merampas
Baitul Maqdis daripada Kristian. Lalu pihak tentera Kristian minta supaya Umar bin Khattab yang pergi mengambil kunci Baitul Maqdis. Umar pergi dengan seorang dua iring dia daripada Madinah ke Baitul Maqdis. Bayangkan, bukan ada flight untuk charter, seorang pergi, tak ada. Naik kenderaan, naik kuda, naik unta, pergi. Orang Islam tunggu beberapa hari baru sampai dalam perjalanan. Bila sampai, orang tengok Umar dengan pakaian dia yang ada beberapa tampung di baju dia. Khalifah Muslimin, bukan besar Malaysia. 1/4 dunia dah ada dalam tangan dia. Sebahagian orang kata, ya Amirul Mukminin jika pakai cantik sikit supaya ni orang Kristian tengok. Tak cantik. Umar bin Khattab kata, kalau orang lain kata aku boleh gagah, tapi hampa kata memang tak betul. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghi al-'izzata bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Jika kita cuba mencari kemuliaan selain daripada Islam, kita akan dihina oleh Allah. Kita tak mulia kerana baju kita, kita tak mulia kerana rumah kita, kita mulia kerana Islam, kata Umar. Lepas tu orang mari pada Umar, wahai Amirul Mukminin, Bilal ada sini, suruhlah dia azan di Masjid Baitul Maqdis ni. Umar kata, wahai Bilal, azan. Tuzakkiruna bil ayyamil ula. Azanlah supaya engkau dapat mengingatkan kita pada hari-hari yang awal, zaman kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal kata, maaflah Amirul Mukminin, aku tak boleh. Azan. Orang kata, ati' Amirul Mukminin ya Bilal, taat kepada Amirul Mukminin wahai Bilal, khalifah. Dan Bilal pun naik. Dikatakan Bilal baru naik, belum lagi azan, air mata Umar bin Khattab bercucuran. Dan bila Bilal azan, para sahabat yang besar yang ada dan para sahabat yang pernah mendengar azan Bilal pada zaman Nabi, yang berada di Baitul Maqdis di kalangan tentera Islam, kesemuanya menangis. Dan dikatakan Umar menangis bagaikan budak kecil, teresak-esak mengenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar suara Bilal yang sudah lama mereka tidak dengar melainkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam mengangkat Bilal yang kulit hitam. Dan sebahagian riwayat menceritakan Bilal sebelum kematiannya dia bermimpi bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, hajartana aw ma hadhihi al-jafwa, mengapa engkau hambar wahai Bilal, ala tazuruna, tidakkah mau engkau menziarahi kami? Bisa Bilal lah tinggalkan Madinah, pergi ke Syam. Tak tahan perasaan dia, jika tidak dia tak mampu tahan perasaan mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tak ada di Madinah. Dalam sebagian riwayat dikatakan Bilal bila setiap baik saja mimpi itu terus mengambil kenderaannya dan menuju ke Madinah. Beberapa hari kemudian baru sampai, banyak hari baru sampai ke Madinah. Perjalanan yang jauh, barangkali makan masa minggu. Dan dikatakan sebagian riwayat dia sampai sebelum waktu fajar, sebelum subuh. Sebagian riwayat dikatakan ditakdirkan bila sampai waktu subuh dan muazzin pada hari itu lewat.
Lalu Bilal tengok orang tak mari, Bilal naik atas tingkat menara azan. Dulu dia azan di tempat yang tinggi, dan Bilal azan. Sahabat terkejut. Mereka yang pernah mendengar azan Bilal pada zaman Nabi terkejut, bangun dan menangis. Abu Isa Rasulullah, adakah dibangkitkan kembali Rasulullah? Dikatakan hari pagi itu paling ramai orang yang menangis, teresak-esak lelaki dan wanita apabila mendengar azan Bilal. Dan apabila Bilal menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal dah tak dapat meneruskan azannya dan diam lama untuk dia menyebut lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan sahabat berpusu datang. Sebahagian kata diminta orang sambung Bilal kerana tak mampu Bilal meneruskan azan. Sayyidul Muazzinin, pemimpin segala muazzin yang azan, Bilal bin Rabah, orang kulit hitam. Agama yang tidak pernah membezakan bangsa, warna kulit. Bagaimana kita nak jadikan Arab yang mulia, keturunan Nabi, tidak dibezakan dengan Habsyi yang hitam? Bagaimana nak dibezakan Melayu dan Islam dengan Cina yang Muslim? Bagaimana setengah orang ingin menjadikan agama ini milik perkauman Melayu? Ini agama yang merentasi sempadan bangsa, merentasi sempadan negeri, merentasi sempadan keturunan.